Selama 58 tahun hidupnya, Mohd Faizal Hussein, sosok yang suatu masa dahulu menjadi ikon layar perak dengan watak-watak berani, rebel dan penuh jiwa, telah memilih untuk menyimpan suara hatinya. Dia tidak pernah meminta simpati, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mencari pentas semata-mata untuk didengar. Namun, apabila tubuhnya mula menunjukkan tanda-tanda keletihan, apabila sakit mula bertandang tanpa salam, Faizal akhirnya memecah keheningan yang telah menjadi tembok setianya selama lebih setengah abad. Saya tidak lagi mengejar kemasyhuran, saya hanya ingin dikenang dengan kebenaran, kata Faizal dalam satu sesi temu bual eksklusif yang kini menjadi tular, penuh dengan aura keikhlasan yang menggetarkan sanubari. Kata-kata itu bukan sahaja menggugah peminat yang pernah membesar dengan filem gila-gila remaja, malah menggemparkan seluruh industri seni tanah air yang selama ini merindukan kelibatnya. Di usia 58, penyakit mula singgah satu demi satu seperti bayang-bayang yang enggan beredar. Lutut yang dahulu ligat berlari di set penggambaran kini terpaksa disokong alat bantuan. Nafas yang pernah melantunkan dialog penuh semangat kini kerap tersekat. Penyakit jantung ringan, tekanan darah tidak menentu, dan kebas di bahagian tangan kanan menjadi rutin harian yang menyakitkan. Namun, Faizal tidak tunduk. Dia tidak melihat penderitaan itu sebagai nokta, tetapi sebagai noktah bertindih. Satu peralihan ke fasa baru, di mana suaranya akhirnya diberi ruang. Tema besar yang diangkat Faizal dalam kemunculan semula ini ialah kesetiaan kepada seni, walau tubuh sudah tidak mampu. Dalam satu majelis tertutup yang dianjurkan oleh Persatuan Seniman Malaysia, Faizal berdiri perlahan dipimpin anak lelakinya, satu simbol generasi pewaris, dan mengangkat mikrofon seakan mahu mengucapkan sesuatu yang telah lama tertangguh. Saya pernah fikir, jika saya diam, saya tidak akan menyusahkan sesiapa. Tapi diam itu juga telah menjadikan saya hilang sebahagian dari diri saya. Luah Faizal sambil matanya berkaca. Suasana dewan menjadi hening. Rakan-rakan artis, anak seni, wartawan dan tetamu khas semuanya terpaku. Bukan kerana simpati, tetapi kerana aura yang hanya dimiliki oleh insan yang benar-benar melalui kehidupan dengan jujur. Faizal mengakui bahawa selama ini dia hidup dalam bayang-bayang watak Roy. Satu watak yang melonjakkan namanya, tetapi juga mengikatnya dalam imej remaja rebel yang tak pernah tua. Sedangkan hakikatnya, Faizal telah menjadi lebih daripada sekadar Roy. Dia adalah lambang evolusi seorang pelakon sejati, daripada anak kepada pengarah legenda Hussein Abu Hassan, kepada ikon remaja, kemudian ke pelakon matang yang memilih jalan sunyi tetapi tetap dihormati. Apa yang menjadikan kemunculan Faizal ini begitu berbekas adalah keberanian beliau mengangkat tubuh yang uzur itu ke atas pentas untuk menyampaikan pesanan terakhirnya sebagai anak seni. Dalam satu petikan penuh simbolik, dia berkata, "Tubuh saya sedang uzur, tetapi jiwa saya masih ingin berlakon. Jika bukan di layar, biarlah di pentas kehidupan." Faizal turut berkongsi kisah bagaimana pada tahun 2022 dia dikejarkan ke hospital kerana serangan jantung ringan. Ketika itu, dia sedang membaca skrip lama filem Azura, seolah-olah mahu kembali ke zaman di mana segala-galanya bermula. Di katil hospital, dengan wayar berselirat di tubuh, dia tersenyum, katanya, "Saya sedang berlakon untuk diri saya sendiri." Kemunculan semula Faizal tidak hanya berbentuk fizikal. Ia turut menyentuh dimensi spiritual dan seni. Dia mengusulkan penubuhan Arsip Seni Visual Malaysia yang menghimpunkan rakaman-rakaman lama filem, dokumentari, dan temu bual zaman kegemilangan 80-an dan 90-an. Satu usaha yang menurutnya akan memelihara memori kolektif bangsa. Dalam kalangan anak muda,
nama Faizal Hussein mungkin hanya dikenali sekilas lalu. Namun, melalui luahan hati terbarunya, generasi baharu mula menyelami semangat perjuangannya. Ramai yang tidak tahu bahawa Faizal menolak pelbagai tawaran besar selama 2 dekad terakhir, bukan kerana sombong atau pilih kasih, tetapi kerana dia mahu menjaga martabat lakonan yang baginya adalah amanah, bukan sekadar kerjaya. Dalam satu sesi perkongsian di Universiti Malaya, Faizal berdiri lama di hadapan pelajar-pelajar filem. Dia tidak membaca teks, dia hanya bercakap dari hati. Jika kamu mahu menjadi pelakon, kamu mesti sanggup melihat diri kamu jatuh. Dan apabila kamu bangkit, lakonan kamu akan menjadi doa. Kata-kata itu disambut dengan tepukan panjang dan linangan air mata. Faizal Hussein tidak pernah menagih simpati. Dia muncul bukan untuk meminta maaf atau memohon dipuja. Dia kembali semata-mata kerana ada sesuatu yang masih belum selesai. Mungkin bukan di layar perak, bukan di pentas anugerah, tetapi di ruang kesedaran kita semua, bahawa seorang pelakon agung tidak semestinya bersinar sepanjang masa, tetapi mereka tetap menyala di hati kita, bahkan ketika tubuh mereka mulai padam. Kini, dengan tubuh yang semakin lemah namun mata yang masih menyimpan bara, Faizal Hussein menyampaikan sebuah pesanan senyap kepada kita semua. Sebuah pesanan tentang kesetiaan, tentang keberanian untuk kembali bersuara, dan tentang makna sebenar menjadi anak seni di negeri bernama Malaysia. Dalam setiap pergerakannya, Faizal Hussein bukan sekadar seorang pelakon veteran. Dia adalah satu simbol kejujuran yang hidup dalam tubuh yang semakin rapuh. Bayangkan, saat dia duduk perlahan di kerusi rotan usang yang diletakkan di beranda rumah kecilnya di Hulu Klang, tangan kirinya yang sedikit menggigil tetap setia memegang cawan teh panas. Satu ritual pagi yang dilakukannya sejak lebih 30 tahun lalu. Bau daun pudina yang terapung dalam cawan itu adalah memori kepada istrinya yang kini menjadi penjaganya paling setia, dan setiap hirupan membawa kembali zaman mereka bercinta diam-diam di set penggambaran. Telinganya kini sudah kurang tajam, dan kadangkala dia perlu meminta orang mengulang semula soalan 2 kali. Namun, bila berbicara soal seni lakon, tidak ada getar suara yang lebih yakin dan tajam daripada dia. Di ruang tamu yang penuh dengan bingkai gambar usang, poster filem fantasi, kanta serigala, dan tentu saja gila-gila remaja, Faizal akan menunjuk kepada satu bingkai kecil, hampir tak kelihatan di celah-celah. Itu gambar ayah saya masa muda. Dia pengarah pertama saya. Dialog pertama saya pun dari skrip dia. Dengan suara perlahan, dia menyambung. Mereka fikir saya ini legenda kerana filem. Tapi sebenarnya saya cuma anak yang tak sempat ucap terima kasih kepada ayah. Setiap ruang di rumahnya berbicara. Dinding yang mulai berlumut, rak buku penuh naskah skrip lama, dan kalendar tahun 2007 yang masih tergantung. Semua itu mencerminkan betapa Faizal hidup dalam sempadan kenangan. Namun dalam kenangan itulah dia hidup dengan penuh kesedaran. Di sudut kanan rumah ada satu meja kayu gelap, di mana dia menyusun manuskrip idea untuk naskah autobiografi yang belum siap. Judul sementaranya, Suara yang Pernah Hilang. Pada setiap petang Jumaat, Faizal akan membuka jendela dan menyalakan colok harum wangi cendana, tabiat yang diambil daripada budaya ibunya. Ketika angin petang menyapa dan langit mulai jingga, dia akan duduk sendirian dan membaca puisi-puisi lama Usman Awang. Matanya bergerak perlahan mengikut baris, dan kadangkala dia menutup mata, menggumam bait-bait itu seperti doa. Dalam keheningan itu, dia bukan lagi pelakon. Dia adalah manusia yang sedang mencari makna pada setiap hela nafas yang masih dipinjamkan. Satu hari, seorang pelajar filem dari Pulau Pinang datang untuk menemu bual Faizal.
Gadis muda itu membawa kamera kecil dan segumpal keberanian. Dia tidak menjangka akan dijemput masuk ke dalam ruang pribadi seorang legenda. Faizal menyambutnya dengan senyum nipis. "Kamu mahu tahu bagaimana berlakon? Duduk dan perhatikan semut di lantai itu selama 10 minit. Jika kamu boleh faham ceritanya, kamu sudah bersedia." Gadis itu menurut, dan selepas 10 minit, dia hanya mampu diam. Faizal tersenyum lagi. Setiap pergerakan ada cerita. Bahkan sakit pun ada iramanya. Kalimat itu membuat pelajar tersebut menitiskan air mata. Bukan kerana sedih, tetapi kerana merasakan dia sedang belajar dari seorang guru sejati. Bukan dengan teori, tetapi dengan jiwa. Faizal Hussein, dengan segala keheningan dan penderitaannya, sedang mengajar Malaysia bahawa seorang pelakon sejati tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya berundur sementara, menyimpan tenaga, sebelum muncul kembali. Bukan dengan cahaya kamera, tetapi dengan kebenaran yang tidak mampu dipalsukan. Apabila malam tiba dan cahaya rumahnya mulai suram, Faizal akan menulis di diari kulit hitam kecil miliknya. Tulisan tangannya kini sudah tidak sekemas dulu, namun setiap ayat membawa nilai yang dalam. Pada satu malam, dia menulis, "Jika esok saya tiada, jangan sedih. Cerita saya tidak pernah tentang saya. Ia tentang kamu semua, yang masih mahu percaya bahawa seni itu suci." Di luar sana, peminat mula menghidupkan semula filem-filemnya. Anak muda mengedit semula babak-babak dari gila-gila remaja, memuat naik ke TikTok dengan muzik latar moden. Namun suara Faizal dalam temu bualnya tetap menjadi latar paling indah. Suara lelaki yang akhirnya bersuara selepas 58 tahun mendiam, dan dalam suara itu, seluruh Malaysia seakan melihat pantulan diri mereka sendiri. Malam itu, ketika bulan menggantung rendah di langit berawan, Faizal duduk sendirian di balkoni rumahnya. Angin malam membawa aroma hujan yang belum turun, seolah-olah menyimpan rahsia yang belum terungkap. Tangannya memegang sebuah kotak kayu kecil, usang dan berdebu, yang selama ini disimpan rapi di dalam laci meja kerjanya. Kotak itu bukan sekadar kotak biasa. Ia menyimpan sesuatu yang belum pernah dia beritahu sesiapa. Dengan perlahan, jari-jarinya membuka penutup kotak itu. Di dalamnya terbaring beberapa helai surat lusuh, foto-foto hitam putih yang sudah pudar, dan sebuah barang kecil yang sukar dikenali. Mungkin sebuah kunci atau penanda yang tidak jelas maksudnya. Mata Faizal terpaku sejenak pada benda itu, kemudian dia menghela nafas panjang, seolah-olah beban yang selama ini ditanggung tiba-tiba terasa semakin berat. Siapa sebenarnya yang menunggu di balik kotak itu? Apakah rahsia yang selama ini disembunyikan dari dunia? Faizal tidak pernah memberi jawaban, dan bila ditanya, dia hanya tersenyum samar dan berkata, "Ada perkara yang lebih baik tidak diketahui sekarang." Kisah hidupnya seperti filem yang tidak pernah selesai, penuh babak yang menggantung dan dialog yang tidak lengkap. Dalam diamnya, Faizal membawa sebuah misteri, sebuah cerita yang hanya boleh difahami sepenuhnya apabila tiba waktunya. Sehingga saat itu, dia memilih untuk terus berbicara dengan kata-kata yang setengah terungkap, mengajak kita semua menunggu dan menyelami lebih dalam. Dalam setiap pertemuan dengan wartawan, setiap sesi temu bual, Faizal akan menghindari topik tertentu dengan penuh kehati-hatian. Ada saat dia tiba-tiba berubah nada, menukar cerita, atau hanya memandang jauh keluar jendela, membiarkan keheningan berbicara. Itu bukan keengganan biasa. Itu adalah tanda bahawa masih ada sesuatu yang lebih besar, yang belum siap untuk dilihat dunia. Bahkan tubuhnya yang lemah kini seakan menjadi metafora untuk perjalanan hidupnya yang penuh liku. Sakit yang datang dan pergi bukan hanya ujian fisikal, tetapi mungkin juga bayangan dari masa lalu yang belum terungkap. Dan kita, sebagai penonton,
hanya dapat menanti dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang tersimpan di balik senyuman dan diamnya. Mungkinkah Faizal akan membuka kotak itu suatu hari nanti? Atau misteri itu akan tetap menjadi legenda yang membayangi perjalanan seni dan kehidupan seorang lelaki yang pernah menjadi suara generasi? Satu hal pasti, cerita ini jauh dari selesai. Dan bagi kita yang menanti, keheningan Faizal kini menjadi panggilan untuk terus menggali, merasakan, dan percaya bahwa setiap manusia menyimpan rahasia yang indah dan penuh makna. Di suatu pagi yang redup, Faizal Hussein terlihat termenung di tepi jendela rumahnya, menatap awan yang berarak pelan di langit kelabu. Tangannya yang pernah kuat memegang mikrofon kini tersandar lemah di bingkai kayu jendela, sementara pikirannya melayang jauh, entah kemana, entah ke zaman mana. Di luar sana, dunia terus bergerak, namun di dalam dirinya, waktu terasa beku dalam sebuah saat yang sukar diuraikan. Dia membuka kembali kotak kayu tua itu, kali ini tanpa rasa tergesa, seolah-olah mencari sesuatu yang bukan untuk ditemukan, tapi untuk dikenang. Surat-surat lusuh itu tetap berada di sana, foto-foto pudar itu tidak berubah, dan kunci kecil itu masih diam tanpa memberi jawaban. Faizal menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke arah langit, yang mulai menampakkan semburat cahaya pagi. Di sana, di ruang yang kabur antara terang dan gelap, antara nyata dan bayang, antara kata dan diam, Faizal berdiri. Bukan sebagai pelakon, bukan juga sebagai legenda, tetapi sebagai manusia yang penuh dengan kisah yang belum selesai. Mungkin suatu hari, atau mungkin tidak pernah, cerita itu akan terungkap sepenuhnya. Dan kita? Kita yang membaca, yang mendengar, yang menanti, dibiarkan sendiri dengan bisikan misteri itu, dengan rasa ingin tahu yang menggelora, dan dengan ruang kosong yang menunggu untuk diisi oleh imajinasi kita sendiri. Seperti bayang-bayang yang bermain di dinding, kisah Faizal tetap hidup, namun selalu elusif, seperti mimpi yang hampir dapat diraih, namun hilang ketika kita mencoba menggenggamnya. Disinilah cerita ini berlabuh, tidak dengan kata penutup yang pasti, tapi dengan sebuah pintu yang terbuka setengah, mengundang kita melangkah masuk, atau mungkin untuk terus berdiri di ambang, merenung dan bertanya pada diri sendiri tentang siapa sebenarnya Faizal Hussein, dan apa arti sebuah kehidupan yang penuh diam dan suara yang akhirnya kembali berdendang.